Okay, good morning. Assalamualaikum and good morning. Okay, today we will go through on your laboratory. Last time we discussed on assignment. Okay, right now your laboratory same. Your group 3 or 4 members. So I advise you to use the same team as what you did in your assignment. Okay, now sekarang ni you kena faham satu Okay. The laboratory carried 3 to 4 members. Okay. Each group must write meeting minutes. Sama lah. Okay, meeting minutes. Okay, the evaluation of the laboratory will be week 14. Okay, minggu ke-14. Okay, lepas tu mark will be given and hands-on rubric and minute meeting and peer evaluation. Fahamkan dulu macam mana kita bagi markah. 55 on minute meetings dan juga peer evaluation 10 markah. Okay, peer evaluation maksudnya among your partner you evaluate. Dia ada markah. Okay. You need also attach the following item in kalam. Okay. Ni yang you kena buat before lab demonstration. Kita ada buat lab demonstration and for documentation purpose. Okay. Related mathematical equation use. Ini yang mana kita gunalah mathematical equation. Okay. And then the final schematic circuit that you construct in the software. Okay, basically you akan buat nanti apa tahu? Project ni you akan buat build amplifier. Okay, macam mana you akan buat nanti. Okay, jadi bila nak build amplifier, dia ada macam-macam lah. Ada non-inverting amplifier, ada inverting amplifier. Kita buat 2 stage, maksudnya 2 jenis. Sama ada kamu nak buat apa-apalah amplifier yang nanti kita akan belajar dalam chapter 5. Yang ini yang kamu akan buat. Okay. So now and then please compile only one PDF file for all the following document in step 2 till 4. Maksudnya kena compile lah. Lepas tu apa lagi? So nak ambil dia punya ni dekat mana? Ni atas ni, laboratory DE 2314 ni. Okay, klik kat atas tadi. Nanti nak cari instruction kan, cakap sir kat mana sir? Dekat sini. Laboratory space 20202012, you klik laboratory DE 2314. Oh, error pula. Okay. Ni dia kat bawah ni. Bila you klik, you akan dapat ni. Lab sheet. Okay, nampak ni. Amplifier dan juga minute meeting. Lab sheet dia ni dia. Okay. You akan, setiap amplifier ni, kalau kau kata inverting ke nak inverting, dia ada formula matematik. Jangan risau. Dalam chapter 5 ada. Okay. Ni dia. Okay. Apa yang kita kena buat? Assume you have very small output. Output lah. Okay. Capacitance transducer. Fahamkan dulu. Capacitance transducer and you want to amplify the signal 50 kali ganda besar daripada input signal. Okay. So construct your experimental mode with the objective. Objective to measure the amplified sensor signal using simulation approach. Okay. Ingat students, ini adalah lab. Okay. Lab jadi report macam mana, semua macam lab. Okay. Macam laboratory, macam apa benda yang kena ada dalam bila kamu hantar lab report. Okay. You must use any simulation software like Multisim. Kamu boleh guna macam-macam. Ni nama dia. Sekarang ni student kena faham nak guna PartSim ke, Multisim ke, PSpice ke, Easy EDA software ke, or ada simulation software. Okay, kalau student tak tahu, kamu boleh tengok yang contohnya, kita tengok Easy EDA. Okay. Kalau tak tahu, tengok YouTubing. Okay, kena ingat sekarang ni orang selalu cakap kan, Google kan. Sekarang ni ada satu lagi term yang student kita boleh guna selain daripada Google, kita guna YouTubing. Okay. Kamu YouTube apa yang kamu tak faham. Ada 2. Dan ni kalau tak tahu, kita YouTubing. Okay, YouTubing macam mana? Okay. Contoh you cakap Easy EDA. Easy EDA for amplifier. Contoh okay. Dalam ni ada macam-macam. How to design EDA, dalam ni ada contoh. Tengok je lah macam mana kamu nak design kan.
Kalau tak tahu, tengok dekat sini. Maksud saya katakan, software apa yang kamu tak faham tadi tu, kamu tengok dekat yang saya bagi tahu, YouTube. Okay, mana student saya yang tak faham, ni boleh tengok masuk software apa. Lepas ni katakan, nak buat kat mana, you boleh tengok. Okay, you can use live circuit simulator, multi-sim live circuit simulator, ParkSim, multi-sim, PSpice, Easy EDA software. Jadi lepas ni decide dulu student nak guna kat mana, macam mana tahu. So bagi tahu, kamu tengok dulu yang mana dalam YouTube, yang mana ada ceritakan macam mana nak paling mudah. Okay, tapi lepas tu, beli yang mana satu software yang kamu kena install dalam kamu punya laptop. Okay, now satu lagi, please consider two-stage amplifier. Maksudnya kita ada two stage. Two stage ni macam mana? Two stage ni nanti saya tunjukkan lepas ni. Kalau single stage, satu sajalah. Okey. Kalau tak tahu, kita tengok kat sini. Kalau tak tahu, kamu boleh tengok dekat Google biasa. Okey, apa dia? Two stage amplifier. Ini dia. Two stage amplifier. Contoh dia. Yang ini banyak stage ni. Ni macam ni. Ini kan, two stage amplifier. Macam mana nak tahu two stage amplifier? Ayat dia mudah saja. Kamu akan nampak macam two stage kat mana. Dia ada dua transistor. Kat mana transistor yang pertama ni, ini ke stage 1. Yang sebelah dia ni kamu nampak ni stage 2. Senang je. Nampak tak? Ada Q1, Q2. Q1 ni untuk stage 1 ni, resistor ni. Okey, dia ada resistor untuk transistor ni, Q1 ni. Q2 ni adalah second stage dia. Okey, transistor untuk second stage. Q1 ni untuk stage pertama. Okey, transistor dia. Lepas tu, every element, ingat dalam elemen ni dia ada, nanti lepas ni belajar lah, nanti saya tunjuk sekarang ni tak faham lah, cuma you kena faham, setiap amplifier ni kadang-kadang dia ada resistor, okay, dia ada capacitor, dia ada, lepas ni saya tunjuk. Dan chapter 5 ada, okay. Now, ni boleh, kalau tak tahu, ini adalah contoh lah two stage amplifier sekejap. Saya bagi supaya kamu faham. Ni sampel dia, ni untuk lab ya, for lab. Kamu boleh cari apa saja yang kamu nak lah. Saya bagi. Tapi signal dia mesti besar. Sebab kadang-kadang amplifier ni dia boleh hasilkan signal besar ke kecil. Signal kecil ke besar. Okay, amplifier. Lepas tu kita boleh jadikan signal tu mula-mula, kita boleh jadikan dia inverting, non-inverting. Okay, lepas ni kita akan belajar. Okay, sekejap. Jadi saya pergi dekat kamu punya DEE. DEE. Di suatu tempat. Ni multi stage, saya tunjuk. Contoh. Example je saya bagi dekat WhatsApp. Contoh. Okay. Two stage amplifier. Okay. Ini dah settle. Kita pergi balik pada instruction tadi. Kalam. Okay. Okay. So, two stage amplifier. Two stage of amplifier that included inverting. Maknanya ada inverting amplifier and non-inverting amplifier when you construct the circuit. Okay. Lepas tu, kena ada dua lah. Okay, now. The laboratory must be carried out, dah sama, 3 or 4 team members. Okay. Each group must write meeting minutes. Okay. Okay, must done 3 times and update to your lecturer by submitting to Kalam. Okay. The evaluation of the laboratory will be on week 14. Ni macam sama lah, 55 markah for hands-on and the minutes meeting. Peer evaluation 10 marks. Okay. You also need to attach following item in the column. Okay, related mathematics, the final schematic, the result in the software. Ni yang kamu kena buat. Okay. Sebab tu saya kata, memang sekarang ni susah sikit lah, tapi kamu jangan risau sangat lah. Okay. You can do it. Okay. Now, clear tak benda ni? Bila dah clear, saya nak ajar benda lain ni. Apa yang tak faham lagi dekat lab? Boleh tanya saya sekarang. Ada tak yang tak faham pasal lab?
Clear dah sir. Dia clear Okey. Okay. Cuba buat cepat-cepat tau sebab kalau lepas tu boleh tanya sir bila kamu buat, kamu tak faham, kamu boleh tanya sir. Kalau kamu tak start di sekarang, minggu ke-14 baru nak buat, okey, pagi tu buat, petang present memang tak sempat siap. Okey? Clear? Okey, benda ni mudah tapi student saya kena download software dulu. Okey semua. Okey now, sekarang ni saya nak tanya, kamu reti tak guna Google Meet? Saya nak tanya dulu. Berarti sir. Reti kan Google Meet macam mana? Sign dulu account Google. Kamu boleh buat macam yang saya buat ni. Kalau kamu nak discuss apa-apa, kamu katalah kamu buat secara online kan. Kamu boleh discuss secara online macam saya buat sekarang ni. Clear or not? Yes, clear. Clear? Okey, bagus. Okey now. Bila dah settle this thing, okey, kita pergi pada ni siap. Kita pergi pada okey, kita pergi pada chapter 4.3 temperature sensor. Okey, kenapa student saya cakap, sir, kenapa sir nak fokus sangat ni pada chapter thermocouple ni apa semua ni. Okey, jadi saya bagi tahu satu benda, saya ulang balik semula kita punya soalan untuk test kita ada dua type, macam yang asal dulu, awal dulu. Kita ada sensor, lepas tu kita ada okey macam ni. So saya tulis sini lah supaya faham. Student tak faham. So test, sekejap. Okey. Okey. So sekarang ni untuk test 2, test 2. Okey, test 2 Okey, mana tak perform hari tu test 1, sila perform test 2. Okey, test 2 sama, kita ada question 1. Question 1 objektif true false Okey, true false. Okey, kita ada true false. Okay, true false. Kita ada question 1 true false. Okay, 7 marks. Okay, question 1 Lepas tu question 2 kita ada objektif macam hari tu juga. Objektif 8 marks. Okay, sekarang ni untuk true false kita tanya pasal ingat tak ada pengiraan kot untuk ni. Yang ni semua true false ni kita ambil daripada yang ini daripada chapter apa nama itu? Oscilloscope signal generator. Signal generator. Ni kita ambil daripada oscilloscope dan signal generator. Okey, lepas tu correct answer objektif ni kita ambil daripada transducer dan sensor. Okay, transducer and sensor. Okay, macam test hari itulah. Okay, question 2 pula. This one question 1. Question 2 will deal on thermocouple. Okay, kita akan ask you on thermocouple. Thermocouple. Okay, sebab tu saya ada bagi cerita yang this one, thermocouple. Ni kan, understand this example, thermocouple. The formula, saya tak bagi formula in test, thermocouple. Thermocouple pengiraan. Okay. This one, you must kena faham konsep thermocouple. Okay.
Okey. Thermocouple. Okey, ingat kita ada hot junction dengan cold junction. Kita ada dua wire materi yang berlainan. Okey. Dan dia akan hasilkan apa? Nilai voltage. Bila berubahnya suhu, dia akan berubah nilai voltage. Ingat, remember that thing. Thermocouple play with voltage. Okay. Voltage dia akan berubah bila suhu dekat wire tu berubah. Okay. So ni ada. Lepas tu kita akan ada reference dan juga measurement. Okay. Tak apa, kalau tak faham nanti tengoklah example ni balik answer bagi hari tu. Example yang ni. Listing. Yang ni. Okay. T1, T2, find V out. Maksudnya dia macam ni je. Ayat dia mudah. When you have distinct, ini kena nanti yang ni kena ingat. Tak sure, saya rasa bagi sini. C dengan K. If T1 100 Celsius, the conjunction is keeping us compute the output voltage. Macam saya bagi hari tu. Okay. Dia memang direct question. You understand the formula? No problem. Okay. Okay. Now, saya nak bagi soalan thermocouple lagi. Okay, thermocouple soalan thermocouple. Yang ini kita rumit sikit sebab kita guna apa formula tu? Quadratic equation. Okey, yang ini kita thermocouple. Thermocouple yang ni, yang the first one is the direct question tau. Yang ni direct question. You guna formula. Okay, direct. Tapi kita boleh guna, ada satu lagi kita guna quadratic equation. Okay. Thermocouple quadratic equation. Kita akan guna quadratic equation. Okay. Pernah lupa sekejap Saya tengok quadratic equation. Okay. Satu quadratic equation kamu kena ingat ni. Ingat tak yang mathematics tu yang ni? Ingat ada this formula. Sebenarnya untuk persamaan serentak. Ingat tak benda-benda ni? Ingat sir. Ingat Yang ni Ingat, kan? Ni matematik punya quadratic equation. Okay, tak apa. Now, nanti student saya katakan apa benda sebuat ni tak faham. Okay, it's okay. Dia sama je, tak ada. Ingat tak hari tu kita boleh selesaikan masalah persamaan serentak, ada yang guna matrix. Ingat tak yang dalam test 1 you tu? Guna matrix boleh. Guna quadratic pun boleh. Okay. Quadratic ni selalu, kenapa kita guna quadratic equation? Quadratic equation ni bila nilai dia pelik-pelik. Okay, contohnya 0.045 squared campur 0.03. Contoh macam ni lah. Kenapa benda ni terjadi? Yang kadang kita ada macam ni. Contohnya 0.75 0.759 x squared campur 0.321x, okay, campur 7.36 equals to 0. Kadang-kadang yang ini yang menjadi pening. Okay, bila nak solvekan, nak cari nilai kan, cari find the value of the x. Berapa contoh. Yang ini yang student selalunya kan, oh my god, apa benda ni tak reti nak selesai. Okay, quadratic equation. Dia boleh dapat nilai dia. Okay, now macam mana contoh yang boleh menyebabkan quadratic equation? Sebab tu saya kata dunia kejuruteraan ni memang ni sikit lah, mencabar sikit. Okay, now saya nak lukis sikit. Ni. Mula-mula kita lukis dulu gambar. Okay, kita ada environment satu. Sekejap saya lukis dulu. Kita ada environment satu. Okay. Environment 2. Lepas tu sini adalah okay. Sekejap saya lukis dulu. Ini potentiometer.
potentiometer measuring environment, measuring environment. Okay. This is number 1, ini number 2. Okay. So sini potentiometer. Sorry lah, saya tak apa lukis sangat. Okay. Foto yang ni sama sini. Okay. This one A, yang sini B. Number 2. Okay, temperature 1, temperature 2. Okay. Okay, dah salin dah. Salin dulu gambar rajah ni. Measuring environment. T1. Tak ada apa. Macam saya bagi tahu, itu jangan risau. Ketemu couple ni tak ada apa. You nak measure voltage, tak measure voltage, measure suhu, temperature. Itu je, jangan takut. Okay. Clear? Jangan takut dulu. Okay. Now. Okay. So soalan dia, given that C normal lah 3.75 times 10 power negative 2 millivolt over degree Celsius. And then K equals to 4.5 times 10 power of negative 5 millivolt per degree Celsius power of 2. Okay. Number 1. If the reference junction T2 equals to 0 degree Celsius and output voltage is 6.152 millivolt. Determine the temperature, of the measuring junction T1. Okay. Okay, ni nombor 1 soalan dia. Number 2, determine the output voltage if the reference junction having T2 equals to 0 degree Celsius and temperature of the measuring junction T1 equals to 96 degrees Celsius. Okay.
Number 3, if T1 equals to 175 degrees Celsius and T2 equals to 175 20 degrees Celsius, determine the output. Determine the output voltage. Yang ni susah sikit lah Okey, salin dulu. Yang ni susah sikit. Okey. Dah habis salin bagi tahu Determine the output voltage. Okey. Dah, sir. Dah Gambar tadi dah lukis tak? Ni. Dah. Ni. Dah. Dah Okey. Okey, macam mana nak solvekan masalah ni? Okey. Soalan nombor 1. Okey, kena ingat dulu. Okey, how to solve. Solution here. Solution. Okey. Macam nak selesaikan, tengok dulu formula dia apa. Okey, tengok formula dia. Yang ni. Formula yang ni. Kena tahu formula yang ni. Ni. Okey. Ni formula dia. Kat sini. Turun balik. Okay, formula dia Vout equals to C T1 minus T2 okay, plus K T1 squared minus T2 squared. Okay. Okay, T1 apa? T1 temperature of the hot junction. Okay. Temperature of hot junction. T2 temperature of the core or reference junction. Okay. So berapa nilai C? Okay, nilai C tulis siap-siap supaya tak pening. Okay, C berapa? C equals to 3.75 times 10 power negative 2 millivolt. Okay, C and then K. Saya salah tulis kan? K 4.5 and K 4.5 times 10 power negative 5 millivolt per degree Celsius. Okay. So solution dia, okay, ni yang mula-mula V out. Okay, tengok dulu nilai dia berapa. Okay.
T2, if reference junction T2. T2 0 degree Celsius ni solution number 1. Tak apa, tak faham pun tak apa, nanti kamu akan faham lah. Okay. Tulis dulu info dia. Number 1, T2. T2 equals to apa kat tadi ni? 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. And then output voltage 6.152. 6.152. Voltage 6.152. 6.152 milivolt. Okey. Sekejap So, masukkan dalam formula V out. V out sama juga dengan sebab semua dalam mili ni mili. Kejap saya ajar kamu because ni pun mili, yang ni pun mili. You boleh tulis macam ni. Okay, mili, you boleh tulis terus direct dia V out. Okay. Ambil formula yang ni, letak kat sini. Okay. So V out equals to apa tadi? 6.152 equals to 3.75 times power 10 minus negative 2. Okay, mili tak payah berbual lah sebab semua ada operasi dalam mili, right? Okay. T1 minus 0. Okay. Kenapa? Sebab dalam soalan ni T2 equals to 0 degree Celsius. Letak kat sini. Okay. Okay, plus 4.5 times 10 power negative 5. Okay. T1 squared. Okay, dalam kes ni T2 sama dengan kosong, right? So, jadi T1 squared 0. Ni equation dia. Okay. Now, masuk je dalam direct formula. So, you can dapat ni equation pertama, 6.152 equals to ini mili, right? 3.75 darab 10 negatif 2 sama juga dengan ni bawa 2. 0.0 375 T1. Okay. T1 plus 0 ni kuasa negatif 5, right? Ni negatif 5. 0.00 T1 squared. Ni dia. Okay. Okay. So, susun balik dalam bentuk yang cantik, you akan dapat 0.0000 okay. 45 T1 squared. Okay. Okay, campur. Bentuk dalam quadratic equation 0.0375 T1. Okay. Minus 6.152 equals to 0. Okay. Now, ingat tak formula yang saya cakap tadi tu? Apa formula dia? B squared tadi tu? Sekejap. Kita salin balik formula dia. Ni formula dia. Yang tadi tu kena ingat tak? X equals to negatif B. Plus minus. B squared kan tolak 4AC divided by 2E. Dalam kes ni sebab X lah. Normally kalau belajar sebelum ni sama dengan X. Tapi dalam kes ni sama juga dengan T. Betul tak? Yang kamu nak cari adalah nilai T1. Sebelum ni kan kita kata pemalar dia sama dengan X. Tapi dalam kes ni yang kita nak cari adalah this thing. Fahamkan dulu konsep dia. Okay.
yang kamu nak cari ni. Betul tak? Sir. Berapa nilai B? Betul ke tak? Betul. Jadi sekarang ni X ni tak payah, X ni sebenarnya adalah nilai T1. Okey. Jadi mana satu A, mana satu B, mana satu C. Ni saya nak bagi tahu kamu. Mana satu A? A yang mana? 0.00045. Ni kan, ini adalah nilai A. Ni matematik ni, jangan takut. Ni sudah sedang mula pening. Jangan takut ya, ini SPM kamu dulu. Jangan takut. Okey. Ini nilai apa? B. Ini nilai apa? C. Okey. Jangan takut student sir, ini adalah matematik zaman dulu, sebab itulah yang kamu belajar kat sekolah dulu jangan dibenci. Nanti guna balik. Inilah dia. Okey. Ini nilai A. Okey. Ini nilai B. Ini nilai C. Okey. Guna kalkulator ataupun selesaikan. Berapa nilai T1? Ambil masa. Takut sangatlah. Ini plus minus sorry. Plus minus. Plus minus. Okey. Kira dulu berapa nilai T1? Ambil masa. Saya bagi dalam 5 minit berapa. Boleh guna kalkulator. Sekarang ni saya nak kamu belajar balik guna kalkulator. Okey. Tulis balik semula lah. Kat tepi ni. Kira-kira saya tak ada kalkulator ni, kira berapa nilai dia. Masuk formula. So kalau sama juga dengan, kat sinilah sebab sebelah ada ni. Negatif B. Negatif B berapa? B negatif 0.0375 plus minus dalam kurungan. Alah pendek pula kat bawah lah. Masa kira. Okay. T1 sama juga dengan negatif B, negatif 0.0375 plus minus B squared 0.0375 B squared minus 4AC. A berapa? A 0.00045 C 4AC. C 6.152. Betul ke C? Tak. C tu negatif sir. Negatif lagi sekejap. A mana dah? 0.00045. Negatif 4AC dah. Negatif lah. Negatif. Okey. Negatif. Okey. Negatif tu sekali Okey. Okey, berapa jawapan dia? Ada apa? Okey. Kira dulu. Silap ni ke depan. 140.4 untuk yang positif. T, maksudnya T kita ada dua nilai. Positif apa? 140.4. 140.4. Lagi satu? Negatif pula. Negatif 973.7. T2. Negatif. 973.7. Negatif 973. 0.7.
0.7. Okay. So kalau direct guna kalkulator terus tak boleh? Boleh. Siapa pula kata tak bagi? So tak payah guna formula pun tak apa lah. Tulislah formula kamu ni. Kuadratik ni. Dah adalah markah. Okay. Guna Alright. kalkulator je sebenarnya. Betul tak? Kau orang tak hati guna kalkulator walaupun dengan kepala kalau kamu tak hati guna kalkulator. Boleh saya boleh. Boleh? Ah, Okay, siapa yang tak hati nanti Google how to solve quadratic equation using my calculator. Nanti dia akan tunjuklah kat YouTube. Sebab tu universiti ni memang pening sikit lah. Kamu kena tahu itu. Okay. Soalan nombor 1 dah settle. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 1 dah. Okay, soalan nombor 2. Determine the output voltage. Okay. T2, T1 dia berapa? Okay, sekejap kita tengok soalan. T1 96, okay. Determine the output voltage. Okay, soalan nombor 2 dia kata determine the output voltage if the reference junction T2 sama dengan 0 degree Celsius and temperature of the measuring junction T1 sama dengan 96. Okay. T2 0 degree Celsius. T1 90, sekejap 96. Okay. Okay, so V equals to C. Macam biasa buat balik formula dia. Dia tak boleh nak tanya banyak soalan, cuma yang bentuk yang macam ni je lah. Yang saya cakap tadi tu. Okay. T1 squared minus T2 squared. Okay. Masuk balik formula sebab saya kata benda ni senang je tapi saja nampak dia bagi susah kan. 3.75 darab 10 kuasa negatif 2 okay, millivolt 96 96 tolak kosong 4.5 darab 10 kuasa negatif 5 millivolt. Okay. Sini 96 kuasa 2 tolak kosong kuasa 2. Okay. Okay. Berapa? 3.7 ni V lah, sorry. V. 3.75 ni dapatkan dengan 96 berapa dapat? Dapatkan di dalam mili. Berapa? Kalkulator saya tak ada lah. 3.75 darab 10 kuasa negatif 2 ni, mili ni darabkan dengan ni. Berapa? Oh my god, mana? 3.6. Yang ni 3.75 ni darab 96 ni. Berapa? Sekejap kena ambil kereta lah. Dapat 3.6 so. .75 negatif 2 3.6 millivolt. 3.6 terpaksa saya ambil kereta kat bawah pula tu. Okey. Campur
4.5 eksponen negatif 5 darab 96/2. 0.41 42 tu. 0.41 kejap ni 3.6 0.4147. 414 kita ambil berapa titik puluhan? 3 titik puluhan okey 3. 3 titik puluhan okey 414 lah. ni berapa ni 414 okey 3 titik puluhan ini mili ke apa? Mili kan? Mili. Mili. Mili ni. Kamu kena slow tau sebab saya kata fahamkan. Kadang-kadang kamu tak faham mili ni. Ni mili. Okey. So, mili campur ini V out ni direct betul tak? Direct ke tak ni? Campur je lah. Betul tak? Betul. Berapa jawapannya? 3.6. Sekejap campur. 3.6 campur 0.414. 4.014. Betul? Betul. Senang je sebenarnya benda ni. Cuma bila main matematik kamu pun dah pening. Kalau ikutkan perasan tak, dia masuk formula yang ini je. Betul tak? Dia main-main dengan formula ni je. Betul ke tak apa yang saya cakap? Betul. Tak. Tapi bila kamu tak faham ni, kamu jadi pening. So tak faham langsung, so tak faham padahal benda ni je. Masuk dalam formula, cari nilai. Tak, saya bagi tahu, benda ni mudah je. C dengan K kita bagi, betul tak? C dengan K, okey saya ajar kamu supaya kamu tak pening. Sebab dia keluar test kan. C dengan K dia dah bagi nilai. Maksudnya kamu sama ada, kalau dia bagi T1, T2, kamu dia macam ni, ayat mudah dia, sama ada kamu nak cari nilai T1, sama ada kamu cari nilai T2 ataupun kamu cari voltage out. Betul ke tak? Betul. Dia sebab saya kata jangan takut student C yang mana nak takut mula losu tak faham benda. Jangan takut, kamu sebenarnya tak ada apa benda, kamu main dengan formula ni je. Tak dapat nilai V out dia, cari nilai C dengan K kita dah bagi. T1 maksudnya ni kita boleh main-main sama ada kamu nak cari nilai T1 atau T2 ataupun V out. Itu saja kita boleh tanya, tak boleh tanya benda lain. Formula sama. Saya tak boleh nak bagi soalan lain. Okay. Now, tak apa nanti student C faham lah yang pening kepala. Okay. Now, soalan nombor 3 pula yang pening kepala. Okay, soalan nombor 3, T1 175. T1 sama dengan 175. Lagi apa info? T1 and T2 20 degree Celsius. T2 sama dengan 20 degree Celsius. Okay. Apakah output dia? Okay. So apa dia punya V out? V out sama dengan apa? Tak tahu, tulis balik formula. Sebab tu dalam test ni tak bagi formula ni. Formula ni senang. Maksudnya nilai C dengan K sebagi. Tapi yang lain tu dah tahu dah. Third C T1 minus T2 campur K T1 squared minus T2 squared. Tulis balik kau tak faham. Okay. Practice make perfect. Okay. Jadi dia suruh cari, kita dah tahu nilai apa. Dia beri nilai ni. T1 dah ada, T2 dah ada. Maksudnya enjoy je lah masuk kat formula. Betul ke tak? T1 dan T2 dah ada, cari nilai V out. Betul tak? Betul. Sebab saya kata janganlah kamu takut menjerit-jerit lah apalah semua. Jangan takut. Okay, so V tak ada apa benda nak kena takut ni. 3.75. Yang saya risau kamu tak guna kalkulator tu saja. Okay, mili. Okay, lepas tu T1 175 minus T2 20. Okay. 20 campur. Okay. 4.5 darab 10 kuasa 4.5 darab 10 kuasa negatif 5 mili. Okay. Mili 175 kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 pula yang kedua ni. Tolak 20 kuasa 2. Okey, sila kira student sir. Kira.
Kira-kira berapa nilai? Tak apa, tak apa, ambil masa dulu. Sorry. Um, Tujuh poin 173. Sama. Kejap ya. 7 point. 7 point. Berapa? 713. 13 lagi? 173. 7.173. 3. 7.173. 3. Betul? Ha. Mili. Okay, nanti saya bagi tahu lah berapa tempat titik perluhan dalam kamu punya test. Okey, sekarang ni saya nak tengok chapter 5. Boleh ke tak? Chapter 5. Oh, ada Wheatstone Bridge ya. Sekejap saya nak tengok untuk kamu punya assignment ni. Kita nak ajar secara cepat. Amplifier. Okey. Okey, saja amplifier untuk assignment kamu tu. Kita ada berapa? Sekejap chapter 5. Chapter 5. Okey. Kita pergi quick Ini nama dia amplifier supaya kamu boleh buat kamu punya assignment. Amplifier. Okey. Amplifier, saya bagi tahu An amplifier, supaya kamu faham apa guna amplifier, is an electronic, ini untuk assignment ni khas. Kita belajar cepat sikit yang benda ni. Bukan assignment lab, untuk lab. Is an electronic circuit which make a signal bigger. Ini tujuan dia. Kan kau mana pernah dengar pasal amplifier kita pasang amplifier dekat kereta apa semua radio kan, supaya radio kamu lebih bunyi dia lagi kuat. Ada kan dia orang pasang amplifier dekat kamu punya kereta tu bagi bunyi dia lagi power radio korang. Inilah sebenarnya amplifier. Okey. So, macam mana rupa dia? Okey, saya bagi tahu satu Okey. Dia dalam bentuk color represent dalam bentuk signal. Okey, saya bagi tahu kita ada input, kita ada output. Okey. Kalau selalu signal kalau macam ni, selalunya input lah. Kalau input dia macam ni, input dia kecil, ni signal lah. Ni signal apa? Sinusoidal. Okey. Kalau ini input, output dia sama je, signal yang sama, tapi dia akan jadi lagi besar macam ni. Okey. Dia besar daripada signal ni. Ini input, lepas masuk amplifier, dia jadi besar. Okey, ini Vin ni. Vin ini kenapa ini berkadaran masa dengan T. Okey. Ini V up. V up T. Ini berkadaran masa dengan T in term of time. Clear Sudah faham tak? Faham saya. Amplification, nama dia ni bila amplifier yang kita nampak signal dia dari kecil jadi besar, nama dia amplification. Nama dia amplification. Amplification is often needed
often needed in system using analog signal. Using analog signal. Normally kita guna amplification ni dekat analog signal. Analog signal macam ni lah, sinusoidal form ni. Kalau digital macam ni. Digital. Kalau digital, signal dia macam ni. 01, 01, 01, 01. Faham tak? Ni digital. Okay. Faham ke tak? Understand or not? Digital dengan signal ini, yang ni nama dia analog. Faham sir? Analog signal. Kita normally kita guna dekat analog signal. Okay. Now, kita berapa jenis amplifier ni? Ada berapa jenis? Pertama kita ada banyak lagi lah. Inverting amplifier. Okay, lepas tu non-inverting. Lepas tu kita ada voltage follower, buffer dan juga voltage summing. Okay, tapi dalam kes yang dalam kamu punya latihan, dalam kamu punya lab, dia suruh buat non-inverting dan juga inverting. Okay, so kita fokus dulu apakah itu inverting amplifier dengan non-inverting. Okay, inverting amplifier. Supaya kamu boleh buat terus kamu punya lab. Okay, inverting amplifier. Okay, supaya kamu faham. Negatif, positif. Soalnya kita guna yang amplifier kamu ni resistor lah kita guna. Kalau kamu katakan kotak ni apa benda? Selalunya normally kita guna yang ni, kotak ni selalu kita guna resistor. Transistor. Sebab tu kamu tengok dia ada 3 kaki. Okay. Dia ada 3 kaki. Okay. Kita guna transistor. Okay. Ni V out. Okay, V out dia. Maksudnya ni V in. Positif, negatif, V in. Sini R input. Ni I input. Okay. Negatif, positif. Okay. Kalau kamu tahu apa benda yang inverting ni, tak ada apa. Maksudnya inverting amplifier, dia invert. Kalau signal tu, kalau kata signal tu mula-mula kecil kan? Macam ni, bila keluar dia terbalik dan besar. Output dia terbalik dan besar. Ini input, V input T. Yang ni V output T. Faham tak konsep dia? Ini RF. Faham tak? Faham sir? Now, formula dia, apa yang kita nak belajar? Formula pertama yang kamu kena belajar iaitu AV. AV equals to V out over V in. Gain, kita tahu gain sama juga dengan negatif RF over R input. Faham tak? Ini yang mula-mula yang kamu kena faham. Supaya nanti kamu boleh buat kamu punya lab. Okay. Dia ada pengiraan dia lah. Nantilah pengiraan tu, nantilah saja. Yang penting kamu tahu. Dia ada mathematical dia. Mathematical dia, oh my god. Kita tunjuk. Mathematical dia kemudian lah. Kamu tahu ambil ni dulu. Okay. AV ni, negatif RF over R in. Okay. So, contoh. Contoh dia soalan ni senang je. Ni soalan. Contoh contoh. Ni guna soalan yang sama. Yang dalam gambar rajah tu. Ni example, sebagai example. Jika Ri, example if Ri equals to 25 kilo ohm and RF tu feedback tau. RF
sama juga dengan 100 kilo ohm. Okay. 100 kilo ohm, find V out. Find V out. Guna formula ni. Okay, so sekarang ni kita dah tahu nilai RF, kita dah tahu nilai input, cari V out. V out berapa? V out sama dengan berapa? Untuk kes nombor 1 ni, V out sama dengan berapa? Okay. So V out sama juga dengan, okay, ni solution. Solution dia AV sama juga dengan V out over V in sama juga dengan negatif RF over R in. So V out sama juga dengan negatif RF over R in darab V in. Berapa nilai negatif RF? Negatif RF sama dengan negatif 100 kilo bagi dengan RI. RI 25 K darab V in. V in saya ada bagi ni. Oh, V in saya tak bagi. V in 50 mV. Okay. V in and V in sama juga dengan 50 mV. 50 mV. Okay. Dalam soalan ni lah, V in sama dengan 50 mV contoh. Okay. So, berapa nilai V out darab dengan 50 mV? Berapa jawapan? Apa jawapannya? Tidur dah ke? Ke dah sudah left group ni? Ada lagi. Negatif 0.2. Negatif 0.2? 100 ke salah kira? Betul. 0.2 Okey, betul tak? 100 kilo dengan kilo cancel. 100 bagi 25 darab 50 mil. 0.2. Okey. Sama juga dengan negatif adalah kan? 0.2 Negatif 0.2. mili. Bukan mili volt lah. Terus volt lah. Betul tak? Betul? Betul. 0.2 volt. Jadi nak dapat kenapa inverting? Kena kata inverting. Inverting maksudnya apa? Sebab tu ada simbol negatif ni. Simbol negatif ni lah yang menunjukkan inilah menunjukkan dia inverting. Inverting. Ada faham student sir? Understand or not? Yes. Now we go to non-inverting. Ini untuk lab dulu lah. Dan jangan pening kepala. Nanti ini untuk lab saja. Nanti kita akan belajar lagi banyak chapter 5 tu. Okay. Non-inverting. Okay. Non-inverting. Ni rupa dia. Kena salin. Nanti kamu tengok dia ada beza sebenarnya antara non-inverting dengan inverting ni. Dari segi dia punya susunan dia punya resistor. Okay. Polarity negatif, positif dia apa semua. Okay. Yang penting kamu salin dulu, nanti cuba check balik. Apa beza? Dia ada beza sebenarnya. Dekat mana supply dia. Okay. Positif, negatif. Tapi kita cepatkan lah. Okay, V out. Sini ada RF. Sini RF. Simpang ni namanya VF. VF. Sini nama dia R input. V out ni semua okey. Dia ada beza kalau kamu look dulu. So, AV formula dia sama juga dengan V out over V in. Dia ada mathematical ya. Sebab tu nanti kamu kena masukkan dalam assignment kamu punya mathematical dia. Ada nanti sebagai derivation. Ini untuk kamu nak faham cepat. Ni kena hafal dulu. Okey. 1 campur RF over R input. Maksud dia macam mana? Kalau student saya tak faham kan? Kalau kamu tengok nanti guna oscilloscope. Kalau input dia macam ni. Input, ni V input.
kan V input T ni. Okey, V output dia macam mana? V output dia jadi besar. Ni V output dia jadi besar. Sama, bentuk dia sama, tak ada inverting. Clear Faham tak? V output. Faham. Okay. Dia bertambah besar. Okey, clear cara nak lukis? Okey. Sebenarnya dia ada beza sikit lah. Kalau kamu tak tahu kan. Kalau inverting, dia dekat ni. Dia kan ada positif negatif ni. Ni saja kamu. Kan sini ada positif negatif ni. Ini positif negatif. Kalau inverting, negatif ni kita bagi supply. Okey. Kalau non-inverting, kita bagi supply dekat nombor yang ada positif. Nanti kamu tengoklah beza dia, simple je beza dia, sambungan dia. Okey. Kalau non-inverting kat positif ni kita bagi supply. Kalau non-inverting kita bagi supply dekat negatif tu, yang simbol negatif. Okey. So clear Okey, jadi macam mana nak pergi tengok soalan? Dia ada matematikal dia. Soalan dia. Sekejap. Oh, tak sempat lah nak ajar ni. Okay, tak apalah. Kita bagi sebagai soalan. Okay. So, katalah given, okay, kita ada satu lagi nama dia, kita tak sempat baca. Okay, given R input sama juga dengan, ambil soalan atas lah. R input 25K, 25K, R output, RF sama juga dengan 100K, 100K. Okay. Dia suruh cari apa? Lepas tu dia bagi voltage dia 50 volt, 50 millivolt. 50 millivolt. Find V out. Okay. So, macam sama, formula yang sama. Find V out. AV equals to V out over V in equals to 1 plus RF R in. Okay, so sekarang ni V out V out sama juga dengan 1 plus RF over R in darabkan dengan V in. So V out sama juga dengan 1 campur RF, berapa? RF 100K bagi dengan R in 25K darab V input. V input ambil soalan sama 50 mili. Okey, berapa sudah answer V out? Okey, what is summing? Okey. Berapa? Seratus bagi 25 campur 1 dan 50. Berapa? 0.25. 0.25 volt. Nampak tak? Ya. Nampak tak? Okey, yang ini saya nak tunjuk kamu. Sebenarnya adanya kalau kamu tukar sekarang ni kan student saya tak nampak tahu apa bezanya, ada amplification ke tak sebab nilai ni tak sama dengan yang atas ni. Okey, kalau nak tahu, cuba V input ni. V input sama dengan 50 mili kan. 50 mili volt tukarkan dalam actual value berapa? 50 mili. Kalau actual value dia 0.05 mili volt, 0.05 volt, betul tak? Okey. Selepas kamu buat dia punya operasi dia, kamu akan jadi dapat 0.25 volt. Nampak tak voltage ni meningkat? Nampak tak? Betul tak? Betul. Itu nak tunjukkan amplifier ni, dia tugas dia adalah amplify signal. Maksud kita besarkan signal tu. Jadi dekat sini terjadilah dia punya pembesaran dia daripada 0.05 volt lepas masuk dalam circuit jadi 0.25. Okey, yang kamu nak buat ni dalam lab, ini baru nama dia betul ni. Baru nama betul dia terjadi. Okey. Yang kamu nak buat dalam lab, kita guna satu lagi operasi, nama dia voltage summing, voltage summing.
Yang ini yang kamu nak buat sebenarnya. Voltage summing. Voltage summing ni apa? Sama ada, ni yang saya nak bagi tahu. Voltage summing ni sama dia dalam bentuk macam ni. Voltage summing. Okay. Kita combine kan, non-inverting ke apa benda semua amplifier tu kamu boleh combine sebenarnya, tak ada masalah. Contohnya ini V input. Ini AV1. AV1 yang ni lah tadi, yang kamu dapat nilai gain ni, ni kan AV kan, AV. AV1, setiap stage ni ada circuit dia, ada dia punya ni lah. AV1, AV3. AV3 ni voltage gain dia lah. Okay. Ini V out. Yang ini, kalau kamu tahu ini berapa stage, ini nama dia 3 stage. Okay. Yang kamu nak buat dalam lab kamu 2 stage. Maksudnya dia ada AV1, gain 1 dan juga AV2, gain circuit 2. Okay. V in, V out. Okay. Now, yang ini yang kalau kat sini yang kamu dalam lab tu nama dia 2 stage. 2 stage. AV1, AV2. Okay. Kamu boleh arrange mana-mana satu yang kamu nak buat. Sama ada in your lab kamu nak buat sini inverting, option 1 inverting, sini non-inverting, atau kamu nak buat sini jadi non-inverting, sini jadi inverting. Okay, ada faham students? Understand or not? Okay, kamu boleh buat. Tapi, okay, apa yang saya nak tunjukkan kamu, yang sini kan, V out over V in untuk multi-stage circuit dan dalam kes ni AV equals to sama dengan AV1 darab AV2 darab AV3. Yang kat bawah ni V out over V in equals to AV, sebab ada 2 circuit je, AV1 darab AV2. Clear? Ni untuk lab kamu. Ada faham students? Understand? Boleh. Okay, very good. Okay, contoh sebagai satu contoh. Sempat ni rasanya, boleh lagi. Okay. Contoh sebagai circuit ni. Okay, yang untuk yang case ni sebagai circuit inverting, kalau negatif kita bagi supply, inverting rasanya. Kalau inverting, negatif bagi supply adalah inverting. Okay. Katalah sebagi dua-dua circuit adalah inverting. Maksudnya dalam kes ni example sebagi inverting. Okay. 2 stage katanya. Okay. Katalah macam ni sambungan dia. One kilo ohm. Negatif, positif. Tak apalah, kesan ini penyelesaian dia sebagai next class lah, aku tak sempat ni. Okay. Sambung sini. Sini 2 kilo ohm. V out 1. Okay, sini 3 kilo ohm. 3 kilo ohm. Ini sama. Negatif, positif. Ini sini. Sembilan kilo ohm. Ini V out. V out. Okay. 2 kilo ohm semua, yang ini tak ada. Okay, semua student salin dulu, nanti kita buat next class. Okay. Dah? Salin dah? Next class. Dah sir. Okay. Thank you class yang ni V input sama juga dengan 50 mV.
Tak apa, next class kita akan belajar benda-benda penyelesaiannya. Okay, so terima kasih students sebab masuk kelas. Selamat Hari Raya semua. Okay, yang Muslim nanti kejap baca doa. Okay, kejap. Okay, yang non-Muslim okay. You boleh. Thank you, sir. Okay. Okay, dah buat. Yang Muslim baca doa. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah ya Allah, ma inna duha'uka baha'uka jamaluka wa quwwatuka wa quwwatuka ismatuka. Allahumma in kana rizqi fi sama'in fa'anzilhu wa in kana fi ardi fa'rijhu wa in kana mu'asiran fa'isirhu wa in kana haraman fatarihu wa in kana ba'idan fakarihu bihaqi duha'ika wa jamalika wa quwwatika atini ma tata'baraka salihin. Ya Allah, Tuhan kami, jika sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kuatanmu, kuasaanmu, pilihan-pilihanmu. Ya Allah, Tuhan kami, jika rezeki kami di langit turunkanlah, jika di bumi kelakkanlah, jika suka mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika suka mudahkanlah, jika jauh dekatkanlah, jika suka mudahkanlah, limpah berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kuasaanmu, limpah kepada kami segala telah Engkau limpah pada hamba-hamba yang soleh. Ya Allah, Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, Tuhan kami, kurniakan kami petunjuk seperti mana orang telah Engkau beri petunjuk, ya Allah, Tuhan kami. Kurniakan kami kesihatan seperti mana orang telah Engkau beri kesihatan, ya Allah, Tuhan kami. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami daripada bala bencana yang telah Engkau tentukan, ya Allah, Tuhan kami. Sungguhnya ya Allah, Engkau lah yang menghukum dan bukannya dihukum. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkan kami daripada wabak COVID-19 dan juga perkara yang menyebabkan kerosakan di muka bumi ini. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih students. Okay, bye.